Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengenal pasti 174 kawasan titik panas atau hotspot yang sering berdepan masalah banjir khususnya di sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahdi Cik Ngah berkata, daripada jumlah itu, masalah banjir di 70 kawasan telah pun diselesaikan, manakala 120 lagi masih dalam tindakan. Menurut Mahdi, bagi tujuan penyelenggaraan sistem peparitan di kawasan titik panas berkenaan, DBKL memperuntukkan RM25 juta bagi menjalankan kajian menyeluruh punca banjir selain tindakan bersepadu mengatasi masalah tersebut. So daripada task force ini, mereka telah pun mengadakan beberapa perbincangan, kajian dan sebagainya. Maka ada beberapa penemuan setakat ini dirumuskan oleh pihak task force, khususnya menentukan sebab-sebab berlakunya banjir lah. Banjir kilat. Okey, ada saya tak nak pergi detail, saya ambil perkara penting saja. Ada yang berpunca daripada scupper drain. Kat tepi jalan tu ada lubang-lubang tepi jalan tu dekat dengan curb tu, scupper drain. Ada yang tersumbat, tak semua, dan yang menyebab ia tersumbat ialah kerana adanya sampah-sampah lah, plastik, botol-botol dan juga daun kering. Dan ada juga daripada premix, Cik Yasin, premix yang mana menutup bila kita buat turapan, dia tertutup scupper drain ni. Dan ada juga daripada konkrit, apabila kita upgrade the pavement, maka ada konkrit itu masuk dalam scupper drain. Jadi kalau tempat yang rendah, maka akan menyebabkan berlakunya takungan air dan flash flood berlakulah. Dalam longkang tu juga ada banyak sampah. Ada sampai kita ada maklumat, kita nampak ada buang sofa dalam ni, tengok depan ni. Macam-macam berlaku dalam longkang. Ada sofa pun ada, saya rasa. Dan tidak juga terkecuali kita sahkan maklumat yang Astro Awani ada keluar dalam laporan mereka, di mana adanya halangan kabel-kabel utilities lah. Jadi sudah tentu adanya physical obstacles ini menjadikan aliran air itu tersangkut lah, terus tak efisien lah. Maka boleh menyebabkan kawasan yang rendah tadi itu, longkang tak boleh nak salurkan air dengan efisien, maka dia akan lewat, maka berlakunya flash flood. Dalam pada itu, Mahdi berkata satu task force banjir kilat ditubuhkan membabitkan pelbagai pihak termasuk IKRAM bagi memastikan operasi banjir dapat disepadukan. Jadi dalam konteks menguruskan masalah banjir kilat ini, saya telah tubuhkan satu task force. Task force pencegahan banjir kilat. Sebenarnya task force ni telah pun ditubuhkan earlier oleh Datuk Seri Noor Hisham. Jadi semasa saya ambil ini, kita perbetulkan sikit, perkemaskan balik dengan menambah mungkin skop kerja dan juga dia punya keahlian lah. Sementara itu, ditanya mengenai cadangan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk memanfaatkan kolam di semua taman awam untuk dijadikan kolam takungan banjir, Pengarah Eksekutif Perancan DBKL, Datuk Sulaiman Muhammad berkata, perkara itu perlu dinilai selepas kajian terperinci dibuat pihak berkaitan. Bagaimanapun, pihaknya memberi jaminan semua tasik sedia ada tidak akan diganggu agar ia berupaya menjadi kolam takungan banjir jika diperlukan. DBKL juga telah mewartakan semua taman awam di sekitar Kuala Lumpur sebagai kawasan yang dilindungi. Astro Awani sebelum ini mendedahkan projek pembinaan kolam takungan banjir bawah tanah di Pusat Latihan Polis Pulapur, Jalan Sultan Yahya Petra didakwa gagal berfungsi kerana tidak diselenggara pihak berwajib sehingga menyebabkan kawasannya dipenuhi lumpur, tanah dan sampah. Dalam siri laporan itu, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Datuk Insinyur Noor Hisham Muhammad Ghazali mengesahkan projek kolam takungan banjir bawah tanah itu merupakan sebahagian daripada RTB Sungai Bonus
tergendala sejak Jun 2019.